Kisah benar jenayah penculikan melibatkan seorang kanak-kanak perempuan berumur 10 tahun di Vienna, Austria, yang telah dikurung di dalam sebuah bilik kecil bawah tanah lebih 8 tahun telah diadaptasi menerusi movie 3096 hari. Movie drama dari Jerman ini buat pertama kali ia disiarkan pada 28 Februari 2013, diarahkan oleh Sherry Horman memaparkan kisah benar mengenai Natasha Maria Kampusch yang telah diculik ketika itu dia berusia 10 tahun pada 2 Mac 1998. Pelakon Ireland Utara, Antonia Campbell Hughes melakonkan watak Natasha Kampusch. Manakala Turi Linhart sebagai Wolfgang Priklopel. Natasha Maria Kampusch dilahirkan pada 17 Februari 1988, dibesarkan oleh ibunya, Brigitte Sirny dan bapanya, Ludwig Kopp, di Vienna, Austria. Keluarga Natasha termasuk 2 orang kakak yang sudah dewasa, dan 5 anak saudara. Brigitte dan Ludwig duduk berasingan semasa Natasha masih kanak-kanak dan bercerai selepas Natasha diculik. Natasha banyak meluangkan masa bersama-sama mereka berdua. Sehari sebelum diculik, Natasha pulang ke rumah ibunya selepas percutian bersama-sama bapanya. Natasha juga merupakan seorang pelajar di sekolah rendah Braunschweig. Pada pagi 2 Mac 1998, Natasha, berusia 10 tahun ketika kejadian, meninggalkan kediaman keluarganya di daerah Donaustadt, Vienna dan ia adalah buat pertama kali dibenarkan berjalan ke sekolah bersendirian, tetapi Natasha tidak tiba di sekolah atau pulang ke rumah. Seorang saksi berusia 12 tahun melaporkan telah melihat Natasha diseret ke dalam minivan putih yang diparkir di tepi jalan oleh 2 orang lelaki dewasa. Walau bagaimanapun pada kemudiannya, Natasha tidak melaporkan kehadiran lelaki kedua tersebut. Bertindak atas maklumat yang diberikan oleh saksi, pihak polis telah membuat pencarian secara besar-besaran terhadap 776 buah minivan, termasuk minivan milik penculiknya, Wolfgang Priklopel, yang tinggal kira-kira setengah jam dari Vienna dengan menaiki kereta, di Bandar Straßhof an der Nordbahn di Lower Austria berhampiran Ganzendorf. Wolfgang memberitahu semasa penculikan berlaku, dia berada di rumahnya bersendirian. Pihak polis berpuas hati dengan penjelasan tersebut bahawa Wolfgang menggunakan minivan untuk mengangkut runtuhan dari pembinaan rumahnya. Tambahan pula, Wolfgang yang tidak mempunyai sebarang rekod buruk jenayah bijak memanipulasi keadaan hingga dapat memperdayakan pihak polis. Pihak polis tidak menyangka lelaki berusia 35 tahun yang luarannya nampak baik itu sebenarnya adalah penculik yang dikehendaki. Spekulasi timbul melibatkan kegiatan pornografi atau penjualan organ kanak-kanak, membuatkan pegawai turut menyiasat kemungkinan ada kaitan dengan jenayah pembunuh bersiri Perancis, Michel Fourniret. Beberapa hari sebelum kehilangan, Natasha yang turut membawa pasportnya disebabkan bersama-sama dalam percutian keluarga ke Hungary. Disebabkan itu, pihak polis meluaskan pencarian hingga ke luar negara. Tuduhan terhadap keluarga Natasha telah merumitkan lagi isu ini. Sepanjang lebih 8 tahun menjadi mangsa, Natasha telah dikurung di dalam bilik bawah tanah yang hanya mempunyai keluasan seluas 5 meter persegi atau 54 kaki persegi. Bilik kalis bunyi yang tidak mempunyai sebarang tingkap itu terletak di bawah garaj rumah Wolfgang. Pintu masuk yang diperbuat daripada konkrit dan keluli ke bilik itu disembunyikan di sebalik almari. Untuk 6 bulan pertama dikurung, Natasha tidak dibenarkan meninggalkan bilik itu pada bila-bila masa, dan selama beberapa tahun kemudian, dia tidak dibenarkan meninggalkan bilik kecil itu hanya pada waktu malam. Selepas itu, Natasha menghabiskan lebih banyak masa di tingkat atas di seluruh rumah, tetapi setiap malam dihantar semula ke bilik tersebut untuk tidur serta semasa Wolfgang sedang bekerja. Wolfgang juga mendakwa bahawa dia adalah Tuhan Mesir. Memaksa Natasha memanggilnya maestro dan tuan dan turut memukulnya sehingga kira-kira 200 kali seminggu. Pada beberapa tahun kemudian, Natasha mula dilihat di luar di taman seorang diri. Dan rakan perniagaan Wolfgang telah berkata bahawa Natasha kelihatan santai dan gembira semasa dia bersama-sama Wolfgang datang ke rumahnya untuk meminjam trailer. Selepas hari lahirnya yang ke-18, Natasha dibenarkan meninggalkan rumah bersama Wolfgang, tetapi Wolfgang mengancam untuk membunuhnya jika dia membuat sebarang bunyi. Natasha kemudian dibawa bermain ski ke resort berhampiran Vienna selama beberapa jam. Natasha pada mulanya menafikan bahawa mereka telah bercuti, tetapi akhirnya mengakui bahawa ia adalah benar dan mengatakan yang dia cuba melarikan diri pada masa itu. Menurut kenyataan rasmi Natasha selepas berjaya menyelamatkan diri, dia dan Wolfgang akan bangun awal setiap pagi untuk bersarapan bersama-sama.
Selain itu, Natasha juga dibolehkan untuk membaca buku, mendengar radio dan menonton video. Walaupun pada mulanya Natasha hanya dibenarkan menonton rancangan yang dirakam dan mendengar stesen radio asing supaya dia tidak menyedari pencarian publicity untuknya. Biarpun telah diberikan begitu banyak kebebasan, Natasha sebenarnya takut untuk melarikan diri disebabkan dia sentiasa diugut bunuh. Pada satu ketika, Natasha turut cuba melarikan diri dengan melompat keluar daripada kereta. Sementara itu, sebahagian besar masa Natasha di tingkat atas dihabiskan untuk melakukan kerja rumah dan memasak untuk penculiknya. Dietmar Eckart, penasihat media Natasha, berkata bahawa Wolfgang akan memukul Natasha dengan teruk sehingga Natasha sukar berjalan dan membuatnya kelaparan untuk menjadikannya lemah secara fizikal supaya tidak dapat melarikan diri. Dalam masa yang sama, Natasha juga telah diperkosa hampir setiap hari oleh Wolfgang. Wolfgang turut memberi amaran kepada Natasha bahawa pintu dan tingkap rumah itu telah diperangkap dengan bahan letupan. Wolfgang juga mendakwa membawa senjata api dan akan membunuh Natasha dan jiran jika Natasha cuba melarikan diri. Natasha mengatakan bahawa sehingga pada satu masa, dia berkeinginan untuk memotong kepalanya sendiri dengan kapak, tetapi dia masih berfikiran waras. Natasha juga cuba membuat bising semasa tahun-tahun awal kurungannya dengan membaling botol air ke dinding. Dan berkata bahawa semasa dalam percutian dengan Wolfgang, dia telah cuba menarik perhatian orang lain, tetapi ia hanya sia-sia. Pada 23 Ogos 2006, jam 12.53 tengah hari, Natasha, 18, memanfaatkan peluang yang sedia ada bagi menyelamatkan dirinya. Peluang tersebut diambil ketika dia sedang membersihkan kenderaan Wolfgang dengan vacuum di mana Wolfgang sedang sibuk menjawab panggilan telefon. Selepas berlari dalam jarak kira-kira 200 meter, Natasha berjaya mendapatkan bantuan daripada salah seorang jiran terdekat, dikenali sebagai Ingeti, 71 tahun, bagi menghubungi pihak polis. Seterusnya, pihak polis tiba di lokasi pada jam 1.04 petang. Natasha dibawa ke balai polis di Bandar Diuch Wagram. Natasha kemudiannya dikenal pasti melalui parut di badannya, melalui pasportnya, yang ditemui di dalam bilik tempat dikurung, dan melalui ujian DNA. Wolfgang Priklopel, 44 tahun, pada 2006, lahir pada 14 Mei 1962, ialah seorang juruteknik komunikasi Austria yang berasal dari Republik Czech. Sementara itu, Wolfgang yang menyedarinya menjadi buruan pihak polis telah membuat keputusan membunuh diri dengan melompat di hadapan kereta api yang sedang bergerak berhampiran stesen Wien Nord di Vienna. Nampaknya dia telah merancang untuk mengakhiri hidupnya sendiri daripada ditangkap, setelah memberitahu Natasha bahawa pihak berkuasa tidak akan menangkapnya hidup-hidup. Pemulihan bukti sangat rumit, kerana satu-satunya komputer yang digunakan Wolfgang ialah Commodore 64, tahun 1980-an, yang tidak serasi dengan program pemulihan data zaman moden. Sebelum Natasha berjaya melarikan diri, Wolfgang juga cuba mendapatkan identiti palsu sebagai warga negara Republik Czech untuk memulakan kehidupan baru dengan Natasha. Dalam kenyataan rasminya Natasha telah berkata, yang dia tidak mahu dan tidak akan menjawab sebarang soalan mengenai butiran pribadi. Selepas Natasha berjaya diselamatkan, polis menyiasat sama ada Wolfgang Priklopel mempunyai rakan sejenayah, tetapi akhirnya memutuskan bahawa Wolfgang hanya bertindak bersendirian dalam melakukan aktiviti jenayah tersebut. Natasha bersimpati dengan penculiknya dalam dokumentari Natasha Kampusch, 3096 hari dalam kurungan. Dia berkata, saya semakin berasa kasihan kepadanya, dia seorang yang miskin jiwa. Menurut polis, sejurus menerima berita kematian Wolfgang, Natasha dikabarkan menangis teresa-esa dan turut menyalakan lilin untuk Wolfgang di bilik mayat. Bagaimanapun, Natasha tetap memanggil penculiknya sebagai penjenayah. Akbar yang memetik ahli psikologi yang tidak dinamakan merasakan bahawa Natasha berkemungkinan mengalami sindrom Stockholm, tetapi dinafikan Natasha sendiri. Dia merasakan bahawa orang yang menggunakan istilah itu tentang dirinya tidak menghormati dan tidak memberikannya hak untuk menerangkan dan menganalisis hubungan rumit antara dia dengan penculiknya dengan kata-katanya sendiri. Walaupun ramai pihak agak sangsi dengan cerita pendedahan Natasha, cukuplah untuk mengatakan bahawa hanya dia yang tahu perkara sebenar. Dengan pengalaman ngeri yang dilalui yang membuatkan sebahagian masa kanak-kanaknya derita dikurung, semua itu tidak menjadi alasan Natasha Maria Kampusch untuk menjadi wanita yang kekal positif.